Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Summa salatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya mati tuan-tuan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, malam ni kita sambung kajian kitab kita iaitu Sirrus Salikin. Kitab Sirrus Salikin juzuk yang pertama, bab yang ketiga, kenaan dengan sifat imam. Hari itu imam tu bersifat yang keempat. Hari itu kita, iaitu sifat yang keempat hendaklah yang menjadi imam itu ikhlas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita hari itu berhenti dalam kajian sifat yang keempat itu. Jadi kita sambung. Ikhlas maksud dia itu ialah imam itu ialah hendaklah dia ikhlas zahir dan batin. Dan ikhlas juga maksud dia, dan demikian lagi imam itu mestilah imam itu menyucikan zahirnya itu daripada hadas. Jadi imam tu mestilah menyucikan zahirnya itu daripada hadas dan daripada najis, karena tiada melihat akan yang demikian itu melainkan dia sendiri. Jadi dia tahu keadaan diri dia. Maka jika ia ingat dalam sembahyang itu akan hadas ataupun keluar angin dan daripadanya, maka jangan malu ia membatalkan sembahyangnya. Itu adab. Jangan dia rasa malu, saya ni malu pula. Dia dalam imam, masa duduk imam kentut. Orang belakang makmum tak perasan. Jadi dia buat angin, tak perasan. Orang duduk belakang ni dia ingat, biasalah tu kan, dia ingat bau melengkang apa kan. Jadi dia tak perasan, dia tak tahu. Jadi tu imam ni sendiri yang tahu. Dia rasa dia dah batas sembahyang, jangan malu. Walaupun dia tu imam ni pakai serban ke, pakai apa ke, jubah ke, jangan malu. Jadi terus pada batalkan sembahyang itu, lalu hendaklah ia mengambil akan orang yang hampir akan dia itu dengan menjadikannya ganti. Jadi yang dekat dengan dia, mana di belakang dia lah. Di belakang dia. Sebab itulah orang yang duduk belakang imam ni kena boleh jadi imam. Jangan yang duduk belakang imam orang yang tak boleh menjadi imam. Cari sembahyang selalu kan. Tu imam batal sembahyang, yang duduk belakang ni pun tak reti jadi imam, pakat batal semua. Jadi hendaklah digantikan. Jadi menjadi ganti akan dia ialah imam yang di belakang dia itu. Maka digantikan, mengambil orang hampir akan dia itu dan menjadikannya ganti akan jadi imam. Maka keluar ia daripada sembahyangnya itu. Maka keluar dia, mana apa dia keluar. Jadi orang yang menggantikan tadi, yang menjadi imam. Dan sesungguhnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat ia akan janabah. Jadi Nabi SAW pun ada benda ni berlaku. Di Nabi SAW pada satu tengah sembahyang ingat, Nabi teringat janabah, kan, tak mandi. Padahal pertengahan sembahyang, tengah sembahyang, maka mengambil ia akan seorang menjadi gantinya, akan jadi imam, lalu pergi mandi ia, kemudian maka ia kembali kepada sembahyang balik. Begitu juga lah imam apabila dia batal dalam sembahyang dia, maka dia berikan isyarat dia batal sembahyang, maka duduk depan dia tu menjadi imam. Jadi imam. Jadi makna dia apa? Orang yang duduk di depan dia ni tak perlu dia ataupun terus masuk ke dadak, walaupun dia dah maju sikit pun tak apalah. Sedikit saja tidak menjadi masalah.
Jadi apabila dia dah menjadi imam, maknanya apa? Orang yang imam batal mayang tadi, dia ambil semayang macam biasa. Lepas tu apa? Masuk kepada jangan masuk pada di depan pula balik tak. Sop di belakang. Jangan dia mai pula kata aku lepas wuduk dah, aku pula imam. Yang tu tak boleh macam tu, kan? Jadi imam yang ganti tadi hingga habis hingga habis semayang. Yang kelima, bahawa jangan imam itu takbiratul ihram melainkan setelah meratakan ia akan segala sop. Ni adab imam. Adab imam ni jangan dia takbir terus. Dia kena tengok dulu bagaimana keadaan makmum dia. Jadi semayang ni dia macam kata, kalau kita terjemahkan dalam kehidupan kita, imam ni pemimpin. Pemimpin ni dia tak boleh seronok sendiri. Dia kena tengok rakyat dia macam mana. Tak boleh dia dia yang selamat tengok rakyat dia. Jadi begitu juga imam dalam semayang. Jadi sebab itulah imam dalam semayang ini dia seolah-olah dalam kehidupan kita ni kita kena terjemah dia. Jadi imam dalam semayang ni dia tak boleh takbir terus, dia tengok dulu. Dia tengok kanan kiri bagaimana keadaan imam makmum dia. Adakah yang duduk belakang dia ni dah rata sop dia atau belum? Rapat ke? Itulah keadaan biasalah. Yang ni tak boleh rapat lah ni kan. Rapat ke tak sop dia, ataupun ada jarak di antara dia apa? Ni ketika bila? Ketika tak ada wabak dah. Wabak dah ni kena ada penjarakan kan. Tak ada masalah. Ni lurus saja. Mana dia apa? Keadaan sekarang ni kena sop kita ni kena sama. Itulah apa nama, kaki kita kena pastikan berada di garisan itu. Sebab kalau kita tengok dalam masjid, ada orang yang bawa sejadah pendek, ada yang bawa sejadah panjang. Tengok, dia ikut sejadah dia. Sebab itulah kita tengok sembahyang Jumaat, kan? Dia sop dia tak sama. Ada yang satu duduk depan sebab dia ikut sejadah dia, bukan ikut garisan tu. Dia letak sejadah tu, dia mula dah tengok kaki, tak ada sama dah. Tak sama segarisan tu. Ada orang yang yang depan garisan, ada orang yang tengok setengah garisan dah. Sebab dia tak tahu dah, mana masa tu tak tengok dah kawan tepi tu. Yang ni masalah dia. Yang ni masalah dalam meluruskan sop ni. Sebab ada dua, lurus dan rapat. Sekarang ni rapat tak boleh. Lurus tu mesti ada. Ada lagi ni. Maknanya apa? Jangan tak rapat tak boleh, lurus pun tak. Dua-dua tak dapat dah. Dah lah kita tak dapat rapat, lurus pun kena dapat dah. Kena lurus sop kita. Jadi banyak nampak ni, tapi aku tak perasan kalau main Jumaat ramai. Kan, kalau boleh sebelum khatib naik ke mimbar tu orang yang ni kena tegak kan. Kena tegak. Sebab ramai nampak. Orang-orang yang main Jumaat dia tengok sejadah dia ikut kaki sejadah dia. Bukan ikut garisan dah. Jadi kawan dia tak sama dengan tepi, dia tak sama dengan kawan tepi dia. Subhanallah. Jadi kita tengok tu. Jadi sebelum imam ni takbiratul ihram, dia kena tengok dulu jamaah dia. Tengok kanan kiri macam mana. Tu pertama, sop berkenaan dengan sop. Yang kedua, tengok parti jamaah ni. Jamaah ni orang tua ke muda? Yang ni kena tengok juga. Kalau makmum tu tua, makna dia apa? Tak tahulah macam mana baca ayat. Janganlah panjang sangat. Macam tu. Jangan sampai orang jatuh lagi syahid, orang getak kaki ke, ada yang penyakit. Jadi kena tengok benda ni. Kalau geng-geng muda semua tak ada masalah. Baca surah Al-Baqarah tak ada masalah. Yang bapa habis semua. Sebab geng muda. Jadi kita tengok keadaan jemaah. Itu yang perlu dibuat sebelum imam takbiratul ihram. Kena tengok garisan tu, luruskan. Sebab lurus dan rapat itu ada. Kita lah ni tak boleh rapat, maka lurus tu ada, masih lagi. Itu lurus dan ni lurus. Sekarang ni lurus. Itu yang kelima. Jadi yang kelima tadi, iaitu imam sebelum takbiratul ihram, dia tengok dulu harta kan sop dia, makmum dia, kan sop dia, maka sunnah ia berpaling ke kanan dan ke kiri serta mengata istawu lis-salah. Istawu sufufakum, boleh. Istawu lis-salati rahimakumullah. Luruskan kan. Sop kamu luruskan tu.
samakan olehmu akan sab kamu kerana semayang. Maknanya persamakan oleh kamu akan sab kamu kerana semayang. Sebab kita ni semayang. Orang yang duk kawat tuan-tuan, kalau dia tak betul-betul barisan dia, bos dia marah. Bos dia marah. Dia betul-betul, kaki dia tak betul-betul. Tak sama dengan kaki kawan sebelah. Dia akan apa? Bos dia marah. Ini dalam semayang kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. No? Jadi mudah-mudahan kita apa? Istawu li salati rahimakumullah. Mana dia apa? Samakan olehmu akan sab kamu kerana semayang. Kerana semayang, mudah-mudahan memberi rahmat akan kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa. Jadi selepas kita perintah, selepas imam ni memerintahkan jamaah dia untuk meluruskan saf, dan lepas itu apa? Dia doa kepada Allah agar kamu dan saya kan, yarhamni wa yarhamkumullah, boleh juga, moga Allah merahmati aku dan kamu sekalian. Lepas dia perintah, maka dia berdoa kepada semua. Ni pemimpin. Sebab itulah pemimpin ni dia kena doa kepada rakyat dia. Macam tu. Dia kena banyak berdoa kepada rakyat dia. Okey, mudah-mudahan kamu rahmati Allah SWT. Dan jika ia melihat akan cedera, tak lurus saf ni, maka menyuruh ia dengan membetul akan saf itu, sekira-kira berbetulan bahu setengah, makmum itu akan setengahnya. Maknanya apa? Kalau tengok saf tu tak lurus lagi, kena tengok, ni saf ni tak lurus lagi, kena depan sikit. Macam tu. Sampai tara tu kena perhati. Sebab tu nak jadi imam ni bukan mudah, kan? Dia berat tanggungan dia. Lepas tu dan sunnah, menyuruh tadi kan, menyuruh dah. Dan sunnah, jangan takbiratul ihram imam itu melainkan telah selesai muazzin daripada iqamat. Ini mestilah lepas iqamat tu kan baru takbiratul ihram. Dan sunnah bagi muazzin itu bahawa mentakhirkan iqamatnya itu daripada azan, dengan sekira-kira sekedar bersedia segala manusia bagi semayang. Kena bersedia dulu semua. Dah siap dia lah, sedia, lepas tu barulah dia qomat. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, fa fil khabari liyatamahal muazzinu bainal azani wal iqamati biqadri ma yafruhu al-akilu min ta'amih wal mu'tasiru min i'tisarih. Maknanya apa? Maka tersebut dalam hadis Nabi SAW, hendaklah menantikan muazzin pada antara azan dan iqamah dengan sekedar selesai orang makan daripada makanannya, dan selesai orang yang membuang air besar daripada buang air besarnya. Kadar tu ya. Lebih kurang apa? 6 minit ke ataupun macam tu lah. Paling lama pun 10 minit lah orang makan kan. Itu lebih kurang. Itu yang kelima. Yang keenam, sunnah bagi imam itu bahawa menyaringkan akan suaranya pada ketika takbiratul ihram. Sunnah menyaringkan suaranya hingga didengari oleh makmum. Jadi makmum tahulah dia ni dah takbiratul ihram. Lagi jangan imam makmum tak perasan tiba-tiba dah rukuk, Allahu Akbar. Jadi makmum ni saya tak takbiratul ihram lagi. Ini sunnah hukum dia. Dan pada ketika segala takbir yang dalam semayang itu, takbir intiqalat, takbir berpindah ke rukuk, Allahu Akbar kan, Sami Allahu liman hamidah, suara imam tu kena ada, kena didengari. Sebab itulah apabila kita semayang kan, apabila semaah kita ramai, pakai pengarah suara kan, pengarah suara. Kalau jemaah 2 orang ya, tak payah pakai pengarah suara kan. Ada orang yang jemaah macam tu. Maknanya apa? Yang jemaah 2 orang tu jarak antara makmum dan imam taklah jauh sangat kan? Dekat ya. Jadi suara itu didengari. Dan jangan menyaringkan makmum itu akan suaranya melainkan sekedar didengar oleh sendirinya. Jangan semakmum pula menyaringkan suara dia. Jangan melebihi suara imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar ramai. Sami Allah, liman sami Allah, orang ramai. Jangan macam tu. Dan sunnah bagi imam itu
meniatkan akan jadi imam itu supaya dapat fadilat berjamaah. Hendaklah dia berniatkan dia tu sebagai imam agar mendapat fadilat pahala jemaah. Niat dia jadi imam. Imam mana? Jadi imam kan? Maka jika tiada berniat imam akan yang demikian itu, kalau dia tak niat imam, tiba-tiba apa? Dia masuk dia naik. Dia tak dia jadi imam, dia takbir, Allahu Akbar. Maka sah sembahyangnya dan sah sembahyang makmum jika ia meniatkan akan mengikut imam. Yang makmum tadi itu sah. Dan mendapat apa? Mendapat pahala jemaah dan makmum. Dan yang makmum ni, imam ni sebab keadaan dia, sebab imam tadi ni tidak niat untuk menjadi imam. Yang makmum tadi sah. Dan dapat makmum itu fadilat berjemaah, dan tiada dapat imam fadilat berjemaah itu. Imam tadi tak dapat fadilat kelebihan jemaah, yang makmum yang dapat. Sebab makmum dia tak tahu adakah imam dia niat jemaah ke tak, kan? Jadi dia ikut dah. Jadi dia mendapat pahala jemaah. Dapat pahala jemaah. Dan semestinya bagi makmum itu mentakhirkan takbirnya daripada takbir imam. Jadi makmum tu hendaklah dia mentakhirkan takbirnya daripada takbir imamnya. Maka memulai ia akan takbirnya kemudian daripada takbir imamnya itu. Lepas imam takbir, barulah dia mula takbir Allahu Akbar. Jangan makmum takbir dulu, imam tak takbir lagi, kan? Imam baru baca qul a'udzu binnas malikin nas, makmum Allahu Akbar dah. Jadi itu tak boleh. Ada adab imam dalam bacaan itu, maka 7 adab. Ini dalam bab bacaan. Jadi adab imam dalam bab bacaan. Bagaimana imam ni dalam bab membaca, dalam bacaan sembahyang. Yang pertama, sunnah bagi imam itu memperlahankan akan doa iftitah dan ta'awuz. Sunnah hukum dia memperlahankan. Allahu Akbaru kabira tu. Dan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hendaklah dia memperlahankan bacaannya. Seperti sunnah memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang bersendirian. Begitu juga sembahyang seorang, sunnah hukum dia. Jadi tu kepada tu imam, walaupun dia imam, jangan dia perkuatkan suara dia. Tapi tak ada lah, semua tahu dah. Kalau dia tak tahu, takut jadi imam kan. Jadi semua imam tak tahu dah. Mestilah doa iftitah tu dia tak nyaringkan suara dia, tak kuat. Yang kedua, sunnah bagi imam itu menyaringkan suaranya pada ketika membaca Fatihah dan surah pada 2 rakaat subuh dan 2 rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib dan isyak. Sunnah hukumnya dia menyaringkan suaranya, mengangkat suaranya. Tu pada sembahyang subuh, 2 rakaat sembahyang maghrib dan isyak. Dan demikian lagi sunnah akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang bersendirian. Walaupun dia duduk seorang-seorang sembahyang, dia kena sunnah menyaringkan suaranya. Sembahyang subuh, tiba-tiba apa? Dia takdan pergi masjid, surau, ataupun apa, surau dia tutup, tak boleh sembahyang. Sembahyang kat rumah, sembahyang subuh dia kena menyaringkan suara dia, macam suara tu imam tu. Tapi tak payah pakai suara kan, tu rumah ya. Jadi yang ketiga, sunnah bagi imam dan makmum dan orang yang sembahyang bersendirian itu bahawa menyaringkan mereka akan amin. Amin tu. Lepas apa nama? Imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum kata apa? Amin. Amin. Jadi sunnah hukumnya menguatkan suara pada ketika itu. Pada sembahyang yang nyaring, pada sembahyang yang dikuatkan suara ketika itu. Tapi main luhur tak payah. Main luhur kita tak dengar apa imam bila baca waladdallin kan. Tak ada. Dan sunnah bagi makmum mempersertakan mengucap amin itu dengan amin imamnya, bagi sama. Bagi sama. Amin imam ikut amin, bagi sama. Dan jangan terdahulu dan jangan kemudian seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apabila mengucap imam akan amin, maka sertakan oleh kamu mengucap amin. Ikutlah imam itu mengucap amin, kata Nabi SAW. Sebab apa? Man wafaqa ta'minuhu, karena kata Nabi bahawa barang siapa, sesiapa yang muwafaqah, yang sama amin dia dengan amin malaikat, niscaya diampuni bagi yang dahulu daripada dosanya. Jadi ya, kalau sama amin dengan amin malaikat tadi, maka Allah ampunkan dosanya yang dahulu daripada dosa-dosa yang dia buat. Ya. Jadi tempat-tempat dalam semayang ni dia banyak dalam tempat bab-bab kita dapat kebaikan daripada tu. Yang keempat, sunnah bagi imam ini diam kemudian daripada membaca waladhdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sekedar bernapas, kemudian maka dia mengucap amin. Maknanya apa? Diam. Jangan dia terus amin. Sebab apa? Sebab takut-takut apa? Napas tak ada. Napas habis dah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Habis napas? Amin. Macam tu. Jadi diam itu bukan diam tak diam ambil napas. Amin. Tapi jangan lama sangat, kan? Tunggu bila amin ni, kan? Jadi dia ambil napas je. Tatkala itu maka disertakan akan aminnya oleh makmum. Lepas itu baru makmum ikut sekali. Makmum pun tahu dah bila imam ni akan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kenapa? Amin. Sama amin dia. Itulah keadaan adab dalam sembahyang. Subhanallah. Jadi kalau muwafaqah, mana muwafaqah, kalau jamaah itu, makmum tu ada ilmu dia, imam ada ilmu dia, cantik sembahyang tu. Cantik. Jadi tidak macam orang berebut, nampak. Dia tak dengar macam orang berebut amin. Dia sama amin dia. Yang keenam, sunnah bagi imam itu diam kemudian daripada membaca surah dahulu, daripada rukuk. Itu sekedar perceraian antara membaca surah dan antara takbir rukuk. Takbir rukuk mana pada diam. Lepas tu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti saja. Lepas tu apa? Allahu Akbar. Macam tu lah. Yang tu. Jangan terus tak dan lagi Allahu Akbar terus. Dia kena ada dia berdiam kemudian daripada baca surah dahulu, dia lepas baca, lepas itu rukuk. Jadi antara baca ayat dengan rukuk tu dia ada masa dia untuk berdiam. Tapi jangan lama. Dan jangan membaca makmum di belakang imam itu melainkan Fatihah jua. Jangan membaca di belakang imam itu melainkan Fatihah jua. Dan jika tiada mendengar makmum itu akan bacaan imamnya pada sembahyang yang nyaring kerana jauhnya, ni dalam sembahyang nyaring. Contoh dia apa? Sembahyang maghrib 2 rakaat pertama, sembahyang isya 2 rakaat pertama dan subuh. Tapi sebab dia jauh, dia tak dengar suara imam. Pada sembahyang tak dengar suara imam. Sebab apa? Sebab jauh. Kerana jauhnya. Atau pada sembahyang sir, maka sunnah makmum itu baca surah. Maka sunnah makmum itu baca surah. Jadi kalau dalam suara sembahyang nyaring, imam baca nyaring, jadi tiada membaca makmum melainkan Fatihah saja. Contoh, apabila imam dah habis dah amin, maka makmum ketika itu baca apa? Baca Fatihah. Lepas kita kata amin, kan, macam ketika sembahyang nyaring, ataupun ketika kita mendengari suara imam pada sembahyang yang suara itu nyaring, maka masa itu kita baca Fatihah. Okey, cara baca Fatihah ni kadang-kadang saya tak dan, Ustaz. Kadang-kadang tak dan. Sebab apa? Tu imam ni bukan dia tunggu terus kita lepas baca Fatihah dah. Dia berhenti sesaat tu saja. Maksudnya apa? Kalau kita nak cepat, selepas imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kita boleh mula dah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kita boleh ikut macam tu. Lepas tu apa? Tang sampai ghairil maghdubi, kita diam. Kan dia bagi binu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia lepas tu amin sama dengan dia. Amin. Lepas tu kita ambil apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu. Dan saya. Yang kita buat pasal apa kita lambat? Kita ingat apa? Oh, tu imam tunggu saya baca Fatihah. Yang itu lambat. Kalau macam tu dia lama. Dan kita bukan kadang tak dan. Sebab apa? Kalau dah tu imam dah baca ayat, baca Fatihah kita ni, kita dah asyik dengan bacaan imam tu dah. Dapat pula tu imam dia suara cantik. Takut-takut apa? Tak dan lepas baca Fatihah. Tak dan baca Fatihah apa sebab? Sebab kita apa? Saya fokus kepada bacaan tu imam tu. Yang tu. Sebab itulah ada cara. Cara dia apa? Selepas tadi tu bismillahirrahmanirrahim imam, kita ikut bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang tu. Tang sampai ghairil maghdubi, kita diam. Ghairil maghdubi alaihim ni, maksud diam ni apa? Jangan selepas waladdallin, jangan ghairil maghdubi alaihim dah. Amin sama dengan dia dulu. Amin bersama dengan imam dulu, baru lepas amin tu sambung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Tu cara dia. No? Boleh no? Jadi jangan pula jangan dapat tu imam tu dia ni tak ada bagi jarak ni, tak lama sangat. Kita komplain pula tu imam. Kita kena ada ilmu juga kan? Kita ada ilmu juga. Kita kata isteri tu imam ni sat je lah. Selepas dia amin tu dia tunggu sat je. Lepas tu ayat. Kita pula apa? Komplain tu imam tu. Kan? Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala dalam Ihya Ulumuddin, dan kita ingat juga ketika makmum ni baca Fatihah dan di belakang ni jangan bising. Hingga apa satu masjid tu suara semua macam apa? Di sini dia kata bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Suara itu didengari oleh semua orang. Tambah pula apa? Dia ni geng suara besar. Besar suara dia, kuat suara dia. Jadi dia baca Fatihah di satu surau, satu masjid dengar. Yang ni dah tak boleh dah. Itu dah had, dia kata had haram dah tu. Sebab apa? Dah didengari oleh orang lain suara dia. No? Adalah bagi imam ada kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, adalah bagi imam di dalam berdiri itu 3 diam. 3 diam. Demikianlah yang diriwayatkan akan dia oleh Samurah bin Jundub dan Imran bin Husain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, diam apa? Diam apabila takbiratul ihram. Jadi apabila takbiratul ihram itu diam pertama ni, imam maka hendaklah diam ia seperti makmum membaca Fatihah dan iaitulah waktu imam membaca doa iftitah. Allahu akbar. Lepas tu apa? Diteruskan Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira. Ayat itu. Maka bahawasanya jika tiada diam imam itu pada ketika itu, niscaya meluputkan ia akan makmum pada mendengar bacaan imam itu. Maka atas imam itu barang yang kurang daripada sembahyang makmum itu. Dan jika tiada membaca makmum itu akan Fatihah pada ketika diam imam, padahal sibuk makmum dengan membaca yang lain daripada Fatihah, maka adalah yang demikian itu taksir atas makmum itu, tiada taksir atas imam. Ketika itu kesalahan bukan imam dah, tapi makmum. Dan diam yang kedua, apabila selesai imam daripada baca Fatihah, maka hendaklah ia diam supaya menyempurnakan oleh makmum yang tiada membaca Fatihah tadi. Tiada membaca Fatihah tadi. Diam yang pertama itu akan Fatihahnya, dan diam ini lamanya setengah daripada diam yang pertama. Tak lama. Dia tak lama. Dia sat saja. Dan diam yang ketiga apabila selesai imam daripada baca surah dahulu daripada rukuk
Maknanya apa? Baca surah kemudian rukuk kan. Maka diam itu sekedar perceraian pembacaan surah dan takbir, sekedar kita membezakan mana akhir surah dan takbir, itu saja, bukan lama pun. Nak bezakan saja mana akhir surah dan mana takbir, setakat tu saja. Bukan disuruh berhenti lama dah. Kan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Mana apa? Orang tahu dah, ni akhir surah. Lepas tu apa? Takbir. Dia tak kata apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Tak. Tu tak ada beza. Mana akhir surah, mana awal takbir. Dia macam sama. Maka imam tu berhenti apa? Berhenti membezakan saja mana akhir bacaan dia dan mana takbirnya. Itu dia sifat adab daripada imam. Yang ketujuh, sunnah bagi imam bahawa membaca pada 2 rakaat. Jadi ingat yang diam tadi tu je, yang diam tu saja. Jangan diam perkara yang lain. Ataupun apa, selepas sujud sahwi diam pula, itu tak ada. Lepas sujud sahwi tu yang tak sebab lupa, tu salam tu tak payah diam dah, tak payah zikir pula. Itu. Ataupun selepas kita salam pertama, tak payah diam, terus salam kedua. Jangan lama pula. Assalamualaikum warahmatullahi, buat tahlil pula dalam tu. Buat tahlil, doa pun tak tahlil. Lama, imam tu tunggu. Baru Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Jangan lama dalam tu. Okey. Doa boleh, tapi doa ni dia kan tak lama doa dalam tu. Doa ni bukan maksud dia apa, doa kita lambat apa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu lambat. Dia doa ni apa? Sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Doa ni tadi tu. Pasal apa? Doa tu sekelak tu. Maksud, tapi taklah kita lafazkan tu. Yang tu. Okey, no? Jadi yang ketujuh, sunnah bagi imam bahawa membaca pada 2 rakaat sembahyang subuh selepas daripada Fatihah akan 2 surah yang mengandungi 100 ayat atau kurang, karena melanjutkan pada bacaan sembahyang subuh itu, dan mengerjakan ia sembahyang pada awal waktu subuh itu sunnah. Maka tiada mengapa selesai sembahyang subuh itu serta waktu 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 kabur, dan tiada mengapa membaca pada rakaat yang kedua itu, mana waktu itu masa tu waktu subuh lah kan, dengan akhir surah sekira-kira 30 ayat atau 20 ayat hingga akhir surah. Dan demikian kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, telah diriwayatkan daripada Nabi SAW. Ini kita tengok apa riwayat daripada Nabi SAW. Ia membaca pada 2 rakaat qabliyah, mana sembahyang subuh ni, 2 rakaat sebelum subuh, akan 1 ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu firman Allah SWT, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan pada rakaat yang kedua, Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'as syahidin. Dan sunnah bagi imam membaca pada sembahyang zuhur akan tual mufassal. Dan kita kata itu, ini surah-surah yang panjang. Tual mufassal ni surah-surah yang panjang hingga 30 ayat. Pada subuh tadi apa? Pada subuh tadi dia agak-agaklah kira-kira ada bilangan 100 ayat ke? Boleh juga ketika itu. Serta apa tadi, sembahyang subuh itu kan, yang kita dah baca tadi. Dan kalau sembahyang luhur tu, sembahyang luhur dia tual mufassal, iaitu apa? Yakni surah-surah yang panjang hingga 30 ayat. Dan pada sembahyang asar kira-kira setengah daripada demikian. Sembahyang asar separuh daripada tadi tu. Dan pada sembahyang maghrib awakhiril mufassal, mana apa? Surah-surah pendek. Sembahyang maghrib ni dia sunnah baca jangan surah panjang, tapi surah-surah yang pendek. Surah-surah yang ada pada akhir Quran, di akhir Quran. Surah apa? Surah Kulhu kan? Inna a'tayna.
Yang tu. Yang surah-surah yang akhir surah Al-Quran. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Ihya Ulumuddin. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, jadi kita balik kepada yang semayang subuh tadi tu. Kita tengoklah semayang subuh ni. Ini surah yang mengandungi 100 ayat ataupun kurang. Melanjutkan bacaannya semayang subuh itu. Mana dia apa? Kita tengok. Kalau kita baca batu semayang subuh ni, ayat-ayat yang panjang, sebab itulah kita tengok keadaan juga. Dalam keadaan makmum kita macam mana? Makmum kita ni orang yang kerja ke tak? Jangan sebabkan dia nak pergi kerja tadi, selagi dia dalam semayang dia kata, bila habis ni? Jadi makmum itu makmum yang dah tahu dah. Kita tahu makmum tu apa? Geng pencen semua, tak kerja semua. Dan makmum tu pun dia kata, boleh ustaz. Kata boleh. Kita boleh tu imam, bacalah mana-mana ayat, kami sanggup. Kalau macam tu tak apa. Tapi kalau kita tengok orang-orang yang jadi makmum kita ni, dia kepentingan dia banyak. Contoh dia apa? Dia mayang subuh. Jangan kita baca panjang. Nak baca boleh, tapi apa? Selepas mayang subuh tu sambung balik, tak ada masalah. Balik baca. Sebab tu kita tengok di Masjid Al-Azhar mayang Jumaat. Siapa yang akan Masjid Al-Azhar? Mayang Jumaat, bukan dia tak baca surah Al-Azhar, dah baca. Tapi dia baca surah Al-Azhar dah tak sempurna. Tengok, dia sikit je dia baca. Mula apa? Qul yatawaffakum malakul maut, yang tu. Lepas tu Zadah. Lepas tu 2 ayat. Lepas tu dekat temu. Lepas tu lagi apa? Dia baca dalam surah apa? Surah Insan. Dia ambil 5 ayat dah habis. Sebab itulah apa? Di Masjid Al-Azhar, subuh yang paling cepat tu subuh Jumaat. Kita subuh paling cepat apa lambat apa? Subuh Jumaat kan? Dia pun tak. Yang paling segar semayang tu subuh mayang Jumaat. Bayang kalau subuh-subuh yang lain, saya kalau bangkit mayang subuh, azan saya dan lagi daripada rumah saya ambil uduk, jalan keluar turun dan semayang. Tapi kalau semayang Jumaat tak dan. Dan masbuk surukat. Subhanallah. Sepatutnya apa mayang Jumaat kan? Kita mayang Jumaat ni getak lutut kan? Getak lutut kita. Sebab apa? Dia dia ambil sikit tu ya. Dia ambil apa? Afdal membaca surah tu, dia baca. Dia ambil keafdalan membaca surah tu. Dia ambil. Tapi kita tengok imam bukan salah orang, imam dia Masjid Azhar. Orang-orang yang alim, orang yang berilmu. Dia ambil keafdalan tu, kemudian dia tengok keadaan makmum dia, macam mana keadaan mereka. Ni hikmah nama dia. Kan? Jadi jangan kita ambil pula kita baca, lepas tu makmum imam yang baca pun kadang-kadang perkara ni dalam bab bacaan juga mempengaruhi suara kan. Tapi kalau orang yang suara cantik, walaupun dia panjang bacaan dia, tak rasa makmum ni berdiri. Tapi bacaan dia tak betul, makhraj dia kan. Lepas tu panjang pula. Jadi makmum ni akan apa? Dia tak ingat khusuk dah pada masa tu. Kan? Dalam hati dia macam-macam dia ingat kan. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wal jumlatul takhfifu aula la siyama idza kasural jam'u. Kata apa? Dan hasil dengan perhimpunan perkataan itu bahawa meringankan semayang bagi imam itu terlebih aula. Tengok ni. Ini kesimpulan semua. Jadi kesimpulan semua kata apa? Iaitu satu kaul yang dia ambil, meringankan semayang itu lagi utama, min baubil aula. Meringankan bacaan dalam semayang itu lebih afdal. Jadi istimewa pula apabila banyak orang yang berjamaah itu. Apatah lagi jamaah tu ramai. Jadi mana ada apa? Kukut ada orang yang baru semayang tu. Dia tak aku nak semayang sini. Ataupun ahli kampung tu, dia nak berjinak-jinak dengan masjid. Dia sekali semayang, jumpa tu imam baca Baqarah. Taubat tak mai dah. Sekali semayang, dia tu lama sangat. Dia rasa apa? Rasa gout dia pun balik. Jadi penyakit balik. Jadi mana ada, dia kata, aku tak maulah semayang. Jadi terlebih apa? Jamaah tu ramai. Ketika itulah apa? Dia jangan dilamakan. Tapi hendaklah apa?
Jadi diringankan bacaannya, jangan panjang. Kita terbalik kadang-kadang, jemaah sikit yang baca kulhu ya, berjemaah ramai dia baca apa? Surah panjang. Sebab apa? Adalah hati tu, ada rasa hati tu, agar orang tahu saya ni imam ni, tak imam. Betul ya? Baru ya? Subhanallah. Saya rasa baru ya. Tapi tak tahu ya yang dengar macam mana. Saya rasa baru ya. Tapi yang dengar dah getar lutut dah. Jadi insya-Allah kita cukup no. Sampai tadi kita tengok wa jumlatul takhfif, mana dia apa? Jadi kesimpulan dia apa? Mentakhfifkan sembahyang tu, meringankan bacaan dia, itu lebih utama. Lebih utama itu. Jadi janganlah kita kata saya ni tahfiz dah, hafal Al-Quran dah, lepas tu kita menyeksa makmum, jangan macam tu kan. Jadi meringankan itu lagi afdal dalam sembahyang. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah kita tanda situ no. Kitab saya muka surat 232. Tak tahu kitab kan. Itu sabda Nabi SAW, iza shalla ahadukum bin nas fayukhaffif. Ni dia apa nama ni, hadis sahih ni. Hadis sahih Nabi kata apa? Kalau kamu sembahyang menjadi imam kepada manusia, jangan kamu seksa mereka dengan panjang bacaan, maka pendekkanlah bacaan. Ni wallahu a'lam bishawab. Okay, insya-Allah apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan silap daripada kelemahan saya semoga maaf. Insya-Allah semua kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah merahmati kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.